Dan Allah juga memilih Nabi Ibrahim ini sebagai seorang individu yang mengembalikan semula antara dua rumah suci yang pernah ada di atas muka bumi ini, iaitu Nabi Ibrahim lah yang memulakan pembangunan atau mendirikan kembali Masjidil Haram dan pembinaan Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat di dalam Sahihaini Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada satu riwayat yang datang daripada sahabat besar Abu Dzar Al-Ghifari. Satu hari Abu Dzar ni bertemu dengan Rasulullah, dan Abu Dzar tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin awwalu wudi'a?" Wahai Rasulullah, masjid mana yang mula-mula sekali dibangunkan di atas muka bumi ini? Qala, lalu Rasulullah menjawab, Al-Masjidul Haram. Hak mula-mula sekali Masjid Haram. Qultu, aku tanya lagi, summa ayyu, lepas tu masjid mana wahai Rasulullah? Qala, Baitul Maqdis. Rasulullah jawab, yang kedua Baitul Maqdis. Qultu, aku tanya lagi, wa kam bainahuma, berapakah jarak pembinaan antara keduanya? Lepas buat Masjidil Haram, ambil masa lama mana selang nak bina Masjidil Aqsa? Lalu Rasulullah menjawab, qala arba'una sanah, 40 tahun. Ini memberikan penjelasan dan makna kepada kita, selepas Masjidil Haram dibangunkan kembali oleh Ibrahim, 40 tahun kemudian dibangunkan Masjidil Aqsa. Yang pertama sekali buat dalam sejarah memang bukan Nabi Ibrahim. Awal lagi Kaabah tu sudah ada di atas muka bumi. Banyaklah kalau kita baca tafsir riwayat-riwayat yang bercampurlah, mungkin di antara kebenaran, mungkin di antara kisah-kisah yang diadakan. Walaupun begitu, ada 3 riwayat. Pertama, sebelum Adam ni, kalau kata syurga dulu duduk belah atas, sebelum Adam turun, malaikat dah sediakan Kaabah di bumi. Kalau kata syurga hak Allah letak Adam dulu di bumi juga, cuma dimensi yang berbeza. Bila Adam tu didimensikan kepada dimensi dunia, maksudnya selepas tu Adam memperbaharui binaan Kaabah selepas malaikat. Kemudian mari pula Nabi Syis. Bila zaman Nabi Syis, ada zaman Nabi Syis itulah berlangsung hampir beratus tahun, dan akhirnya bila mari zaman Nabi Allah Nuh, bila berlaku banjir besar dan taufan itu, binaan Kaabah ini dihanyutkan dalam peristiwa banjir besar Nabi Nuh. Tapak tu tetap di situ, tapi binaan tu dah hanyut. Jadi sebab itulah Allah minta Nabi Ibrahim dan anak dia Ismail bina balik atas tapak yang sama. Kan Quran sebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika mana Nabi Allah Ibrahim membangunkan kembali al-qawa'id, asas, base, tapak, fondasi bagi Masjidil Haram, wa Ismail, bersama anaknya Ismail. Jadi Nabi Ibrahim ni cuma bina balik hak mana sebelum tu dah ada di atas tapak binaan yang sama. Jadi bina, Nabi Ismail tolong angkat batu, Nabi Ibrahim ambil batu letak, Ismail bagi batu letak. Bila binaan tu agak tinggi, tangan tu tak sampai dah nak letak atas, Nabi Ibrahim ambil seketul batu besar letak di tepi binaan tu, dia panjat naik atas batu tu. Jadi bila Nabi Ismail bagi, maka Nabi Ibrahim ambil. Lama kelamaan Nabi Ibrahim pijak batu tu, bekas tapak kaki Nabi Ibrahim tu melekat pada batu tu. Jadi bekas tapak kaki itulah diambil sekarang. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, di satu sudut dekat dengan Kaabah tu ada satu cermin kaca, disebut Maqam Ibrahim. Kita bukan makam tu, bukan kubur. Makam tu sebagai satu tempat kita tengok, mana takkan kubur tu kecil, rupanya dalam tu ada batu bekas tapak kaki. Yang batu itulah dulu dipijak oleh Nabi Allah Ibrahim. Makam Ibrahim di Gua Makpelah. Di mana Gua Makpelah? Di Israel sekarang. Tu makam Ibrahim bersama isteri dia Sarah, anak-anak dia.
Nabi Yusuf dan sebagainya, cucu-cucu dia. Sekarang di bawah batasan sempadan geografi negara Israel. Jadi asal binaan tu dalam riwayat berbentuk, kalau bentuk macam ni segi tepat ke segi empat tepat, satu lagi segi empat sama kan? Kalau macam ni segi empat tepat ke segi empat sama? Ni segi empat sama ke tepat ni Zamri? Ni tepat, kalau betul-betul tu segi empat sama. Baik, Kaabah sekarang segi empat sama. Kalau dulu macam ni, bila dulu macam ni, baik, kalau kita kata contoh sekarang ambil line ni kan, ni. Jadi bila dulu di sini, sebab itulah nak menandakan bahawa ni tapak Kaabah dulu, sebab tu dibuat Hijir Ismail. Hijir Ismail tu bukan saja dibuat, tapi nak menandakan kawasan Hijir Ismail dulu termasuk binaan Kaabah. Sebab tu bila nak tawaf, jangan tawaf kat dalam hijir tu, tawaf kat dalam hijir lingkup lah. Kena tawaf di luar, sebab dulu tu kawasan hijir tu termasuk tapak binaan Kaabah. Jadi bila buat segi empat tepat, kalau tak buat hijir, orang pergi tawaf masuk waktu kan. Jadi sebenarnya tu adalah tapak dulu. Jadi bila buat hijir, orang pergi ikut luar. Masuk kat dalam hijir tu cari nahan. Tapi kalau time tak tawaf, tak apa nak masuk pun, tak ada masalah, nak duduk situ pun boleh faham lah. Tu yang sebenar. Dan Kaabah ni banyak kali dah direnovasi, berapa mungkin 2, 3, 4 kali lebih untuk sampai ke tahap Kaabah yang ada sekarang. Jadi bila selesai bina di situ, bila balik semula ke Kan'an di Palestin, Nabi Ibrahim 40 tahun kemudian bina Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis tu. Jadi sebab tu kalau dalam buku-buku sejarah kita akan temui antara yang disebutkan orang yang mula-mula membangunkan Masjidil Aqsa adalah Nabi Allah Yaqub. Siapa Yaqub? Cucu Ibrahim. Kebiasaannya pandangan macam ni disebutkan oleh ulama adalah pandangan yang lebih menjurus kepada orang-orang Yahudi nak memuliakan bangsa dia. Sebab Yaqub ini disebut sebagai induk Bani Israel. Walaupun tok dia tu Nabi Yaqub, moyang dia tetap kembali kepada Ibrahim, tapi dia tetap nak menaikkan nama Nabi Yaqub sebab dia induk kepada Bani Israel. Jadi yang sebenarnya yang mula-mula buat Masjidil Aqsa Nabi Ibrahim, yang memperbesarkan adalah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub sebenarnya memperbesarkan balik. Yang buat mula-mula Nabi Ibrahim. Sebab itulah orang Yahudi ni kadang-kadang dia nak, kalau kita sebut apa dia ni, menisbahkan. Istilah hari ni dia panggil cocok logi, mencocok-cocokkan. Bukan cucuk ni, mencocokkan ini dia nak meregukan lah. Nak kata Ibrahim tu Yahudi, mari Kristian nak kata Ibrahim tu Kristian. Tapi sebab tu dalam Quran Allah jelas dah sebut, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabi Allah Ibrahim tu seorang Yahudi, bukan. Allah kata wala Nasraniyan, dan Ibrahim juga bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Ibrahim adalah salah seorang hanif, mengikut agama yang benar, jalan yang lurus, petunjuk yang lurus. Musliman, apa dia? Tunduk dan patuh kepada Tuhannya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk di dalam golongan yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Nak kata Ibrahim Yahudi ikut celah mana? Yahudi baru keluar beratus tahun selepas Ibrahim dah tak ada. Lepas Nabi Ibrahim, siapa anak dia? Ishak. Cucu dia Yaqub. Cicit dia Yusuf. Lepas Nabi Yusuf ada Nabi apa? Mari Nabi Ayub, mari Nabi Zulkifli, kemudian baru mari Nabi Musa. Nabi Musa tu jauh dah dengan Ibrahim. Identik penggunaan kalimah orang-orang Yahudi kepada agama Yahudi kepada Bani Israel ini berlaku pada zaman Musa. Zaman Musa tu baru keluar istilah apa dia? Istilah Yahudi. Betul ke demikian? Istilah Yahudi sebenar keluar selepas zaman Nabi Sulaiman.
Istilah baru keluar situ, tiba-tiba nak kata Yahudi tu Ibrahim. Oh, kena ke tak kena? Kawan tu lama dah tak ada. Contoh kita kata, ni jadi sensitif pula saya terfikir ni. Kita kata ada seorang individu yang lama, moyang kita hak tak tahu bila. Tiba-tiba mari pada satu tahun tertentu baru adanya satu pertubuhan. Kita pun nak kata moyang kita dulu adalah salah seorang ahli pertubuhan ni. Betul ke tak betul? Pertubuhan ni baru keluar sehari dua ni je. Lepas tu kita nak claim, tok kita dulu ahli pertubuhan ni. Kok mana baru hang baru keluar pertubuhan ni baru tok hang tak. Boleh nampak dah tu. Memang tak masuk. Kalau nak kata Nasrani lagi tak masuk. Kristian yang identify dengan Nabi Isa ni sebelum sikit Nabi Muhammad. Ujung dah tiba-tiba Ibrahim aduk ni nak kata Ibrahim Nasrani, tak kena langsung. Tapi hakikatnya siapa dia? Pengikut ajaran yang lurus, tunduk dan patuh kepada Allah. Apa sebenarnya makna di belakang ayat tadi? Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tak termasuk di dalam golongan musyrik. Kalau kita faham betul-betul hak Allah sebut pada benda yang ketiga. Benda pertama Allah sebut Ibrahim bukan Yahudi, settle. Benda kedua Allah sebut Ibrahim bukan Nasrani, settle. Benda ketiga, Ibrahim pengikut ajaran yang lurus, tunduk dan patuh pada Tuhan dia, settle. Kalau kita faham betul-betul yang nombor tiga, seorang yang mengikut ajaran yang benar, agama yang lurus, tunduk dan patuh, agak-agak dia buat lagi tak benda-benda tak elok. Tapi kenapa ada lagi disebut di belakang tu, dia kait sikit, dan dia tak termasuk di kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Dah kata dia ajaran yang lurus, dia tak syirik. Agama yang benar, dia tak syirik. Tunduk, dia tak syirik. Patuh, dia tak syirik. Patutnya benda tu tak disebut. Ataupun kita buat ayat lain. Ni bukan ayat Quran yang contoh. Dia adalah seorang yang baik dan dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Bila kita kata orang tu baik, tak perlu dah buat ayat tak termasuk orang zalim. Ini menandakan apa pada kita? Nisbah yang paling mudah, walaupun hari ni kita kata aku bukan Yahudi, aku tak termasuk langsung dengan Yahudi, aku tak terkesan dengan agama Yahudi, aku tak ikut cara Yahudi, aku juga bukan Nasrani, aku tak terikut dengan orang Nasrani, tapi aku adalah beragama lurus, aku orang Islam. Cukup berhenti. Tetapi hakikatnya hari ini, adakah orang Islam akan terlepas daripada sifat-sifat mensyirikkan Allah? Islam tu ramai, Islam tu banyak, tapi dalam banyak-banyak ramai Islam itu, ada tak yang akan terlepas daripada perlakuan syirik kepada Allah walaupun dia orang Islam? Akan ada tak bang? Kekosong, orang Islam semua bagus, tak ada pun hak syirik. Tak, ini poin dia. Dalam banyak-banyak orang Islam akan terlepas pada perbuatan atau perlakuan syirik, sama ada syirik besar, syirik kecil, syirik jelas, syirik samar, syirik jali, syirik khafi. Paling common pun syirik khafi, syirik yang halus dan tersembunyi. Ingat, bukan main-main persoalan syirik. Kenapa dia disentuh di belakang ayat ni? Islam bukan jaminan untuk tidak melakukan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah. Okey.